Mari kita baca doa dia sama-sama. Doa masukkan air ke dalam hidung. Saya baca dulu tak? Saya baca dulu, tuan-tuan sambut lepas tu. Saya baca dulu satu round. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Sekali lagi saya ulang. Dengar elok-elok. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Mari kita baca sama-sama. Allahumma arihni raihata, sambung, raihatal jannah wa anta radin anni. Sekali lagi. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Boleh dapat? Boleh dapat insya-Allah tapi saya pesan bila masuk ayat dalam hidung jangan baca lambat lagu tu, hak tu boleh bawa lemah. Masuk lajulah. Allahumma arihni jannah wa anta radin anni. Buang macam itulah. Laju. Kalau baca Allahumma memang lemah terap dalam bilik ayat lagu tu lah. Okey. Maka keluarkan olehmu air yang di dalam hidungmu dan yang cemar-cemar yang di dalamnya. Maksud kata tai hidung, hingus apa semua buang sekali dan baca olehmu ketika itu. Masa buang tu baca pula doa satu lagi. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min raihatin nari wa min su'id dari. Ya Allah, aku minta lindung daripada bau api neraka dan daripada kejahatan masuk dalam tempat yang jahat. Maksud dia macam ni. Tengok saya. Kita masuk. Saya cerita kat tuan-tuan ni pasal saya buat, jadi kita tahulah nak cerita. Masuk. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Buang, nak buang. Allahumma inni a'udzubika min raihatin nari wa anta radin anni. Masa duk buang tu. Tu dalam otak tu duk doa benda tu. Ya Allah, aku minta jauh daripada api neraka. Ustaz, baru belajar hari ni macam mana nak hafal. Tak apa, tak hafal bahasa Arab, hafal Melayu. Ya Allah, bagi aku dapat bau syurga. Aku tak mau bau neraka. Selesai. Boleh dapat? Lagu tu bahasa Melayu senang. Ya Allah, bagi aku bau syurga. Aku tak mau bau neraka. Apa lagu tu? Senang. Macam tu boleh. Tak ada masalah. Kemudian maka engkau ambil pula air satu cebok dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali. Wallahu a'lam. Sambung nanti. Lupa. Doa tak baca 3 kali. Silap. Mari kita baca doa untuk buang air daripada hidung. Saya baca dulu, tuan-tuan dengar. Allahumma inni a'udzubika min raihatin nari wa min su'id dari. Allahumma inni a'udzubika min ra'in nari wa min su'id dari. Mari kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min raihati, sambung, raihatin nari wa min su'i, sambung, wa min su'id dari. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min raihatin nari wa min su'id dari. Wallahu a'lam. Habis. Dia kata sekejap mengaji. Mengaji sekejap dah lah. Mengaji lah mau apa. Betul lah Ustaz. Awak Doa ni tadi. Yang masuk air ke hidung. Sini. silap muka surat. Mana? Ni. Kita balik ni.
Ada. Boleh dua-dua. Kalau dalam kitab Jawi, saya dah rujuk dah. Dua-dua boleh. Dalam kitab Jawi, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Dua-dua boleh. Kilahuma boleh. Wallahu a'lam. Sah. Tengok yang baru. Mana muka surat tadi? Dalam ni pun tulis begitu. Makna dia kilahuma boleh, dua-dua boleh nah. Kalau dalam tulisan Jawi dia kata wa anta anni radin, dalam kitab kita yang banyak-banyak ni wa anta radin anni. Kilahuma boleh pakai. Tak ada masalah sebab maksud dia kamu redha dengan aku. Radin, kenapa din? Tanwin kata hal keadaan Tuhan pandang kita redha. Hal pandangan tu pandangan redha. Wallahu a'lam. Khalas. Boleh Haji? Barakallahu fiik. Bagus Haji. Oi. Muka surat berapa Haji? Muka surat apa? Hak tak sah. 30. Tolong Ustaz Kemas. Tolong Ustaz. Tolong. Lah tak sah. Ada kitab dia ditutup pula dah. La ilaha illallah. Saya. Lain pula dah. Hak tu hidung siapa pula dah. Mas ni nak tengok mas. Tolong saya. La ilaha illallah. Buku sama? Yang tu. Allahumma inni a'udzubika min raihatin nari. Raihin nari boleh. Wa su'id dari. Ni tak ada ta marbutah. Kalau dalam kitab Jawi dia tak ada ta marbutah tu. Boleh. Kalau dalam kitab Jawi tadi, masa kita buang ayam hidung tu kita kata Allahumma inni a'udzubika min raihati. Min raihati. Kalau kita Jawi raihi. Kilahuma boleh. Dia kata aku kalau baca kitab Arab dah khilaf ni Melayu jugalah jawab dah. Bau-bau jugalah noh. Bau syurga, bau neraka. Aku nak bau syurga, aku tak mau bau neraka. Falyatafaddal mashkura. Tafsir Nurul Ihsan. InsyaAllah tafsir ni saya start mula baca di Masjid Negeri Shah Alam bermula malam ni. Siapa yang baru start nak dengar macam yang mukadimah apa semua saya baca, malam ni start first dekat Masjid Negeri Shah Alam. Baru dapat, mereka baru panggil. Adik, barakallahu fiik. Kita berhenti dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dapat? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Dan berkata pengarang Tuan Guru Said Umar Qadi Jitra orang Kedah di dalam kitabnya Tafsir Nurul Ihsan pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya minta izin tuan-tuan, saya mengaji dulu untuk ambil barakah dan hadiah kepada pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kata pengarang, iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah pada ibadah kami daripada semayang dan puasa dan zakat dan haji dan lain-lainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami minta tolong atas tauhid kami dan iman dan takut dan harap dan ikhlas ibadah bagi engkau. Baik. Cerita dia ialah bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam semayang ni, cerita dia bila kita cerita ni
nak habaq kata bila kata kita sembahyang, bila kita mengaji, terutamanya bila kita sembahyang. So bila kita tengah sembahyang, tak apa, hampa keluar duit dulu, hampa derma dulu, aku berhenti rehat Zat, tak ada masalah. Tuan-tuan bantu dulu, tak ada masalah. Siapa yang bagi duit hari tu untuk buat benda Allah ni, barakah untuk dia ni. Tengok berapa ramai orang dapat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Setiap square feet yang ada duit tuan-tuan yang mana bagi ni, semua dapat pahala. Jangan pandang ringan. Semua jangan pandang ringan. Oh, alang-alang kutip duit, tak usah cerita kitab ni, kita cerita pasal duit sekejap dulu. Tak tahu, saya cerita tak lagi kat sini, kutip seorang RM1. Ada cerita tak? Sini tak cerita kan? Kutip seorang RM1. Belum cerita lagi kan? Okey. Ni kita main matematik. Kutip seorang RM1, cerita dia lagu tu. Okey, tengok. Sambil tuan-tuan duk buat dulu lah. Saya nak tanya, maaf ni soalan harian kita. Saat lagi hujung saya habaq apa istilah dia dalam bahasa Arab, dalam agama Islam dia apa. Ayahanda Haji Ghazali, kalau ayahanda tengok ni, hari ni yang mai sini ni berapa orang? Hari ni, agak-agak berapa orang? 500. Saya nak tanya tuan-tuan, sabar, tenang. Saya nak tanya tuan-tuan, yang duduk di kita punya section 1 Bandar Baru Bangi dengan section 2 ni, berapa orang agak-agak penduduk dia? 5,000. Wow. Makna kata nombor kita makin besar. Okey, kalau macam 5,000 payah sangat nak ambil. Banyaklah, banyak. Kita main hak dalam ni sudah. Katalah starting hari ni saya buat pengumuman. Ini tuan-tuan boleh amal, tuan-tuan dengar elok-elok, tapi tuan-tuan amalkan dan tuan-tuan boleh buat untuk keluarga tuan-tuan dan sebagainya. Saya kata kat tuan-tuan, bermula daripada hari ini, kita semua yang mai pengajian kitab tafsir, saya nasihatkan pada diri saya dan juga semua yang jumlahnya lebih kurang 5, kita ambil yang ringan sikit lah nak kira, okeylah 500 orang. Maka kita kata begini, setiap seorang wajib mewakafkan tiap-tiap hari RM1. Wajib tiap-tiap orang wakaf dekat KPI ni, kita letak satu tabung, wakafkan RM1 tiap-tiap hari. Wakaf. Sehari RM1. Dia kata, Ustaz, saya nak bagi RM30 terus untuk sebulan, boleh ke? Tak mau. Pasal saya nak biar tangan ni jadi saksi. Esok nak berjawab dengan Allah Ta'ala senang. Ya Allah, hari-hari aku bubuh RM1 wakaf kerana-Mu, ya Allah. Harap ada kiraan di sisi Allah. Okey, kita nak buat lagu tu, okey? So, tiap-tiap hari 500 orang akan wakafkan seorang RM1. Buh dalam tabung tiap-tiap hari. Niat apa? Wakaf lillahi ta'ala. Duit tu tak boleh ambil balik. Wakaf. Sehari KPI akan dapat RM500. Sebulan tuan-tuan dapat 15,000. Sebulan tuan-tuan dapat 15,000 bulan. Dalam masa setahun tuan-tuan dapat 150,000 lebih. Saya yakin anak-anak di KPI boleh belajar secara percuma dengan hanya RM1 sehari. Anak tuan-tuan belajar di KPI secara percuma. Duit tuan-tuan. Kalau katalah yang ni tak cukup 100,000, kalau sehari penduduk section 1 dan section 2 Bangi kumpul RM1 sehari, RM5,000 sehari, sebulan dapat 150,000, boleh bayar cash terus, baki lagi 50,000, boleh bayar balik pembiayaan cikgu-cikgu di sini. Maaf saya cakap sikit. Kenapa kadang-kadang benda ni tak jadi? Sebab kadang-kadang kita banyak memikirkan benda yang tak sepatutnya kita fikir. Kita suka fikir benda yang khilaf di antara kita yang tak akan bertemu sampai bila-bila. Tuan-tuan dengan saya, akan khilaf sampai bila-bila.
Perkara mudah aja. Saya akan sokong Liverpool, tuan-tuan akan sokong Manchester walaupun dah tak best dah sekarang. Dan kita tak akan kena dan kita akan jadi musuh sampai bila-bila. Tapi perkara tu yang kita akan bincang sepanjang hari kita. Menyebabkan benda kecil RM1 ini tak ada orang nak bincang. Tuan-tuan hanya bawa keluar RM30 sebulan sahaja. Anak tuan-tuan boleh hire tukang masak. Nah, RM50,000. Nah, RM50,000 sebulan masak untuk anak-anak ni makan. Weh, tukang masak mana? Weh, dia kata RM50,000 ni untuk 3 bulan ni. Dia kata. Dia pun akan jawab macam tu. Inilah yang saya tengah terapkan kepada semua orang. Tuan-tuan, saya duta wakaf Selangor. Perkara yang saya bercakap ni nama dia Wakaf Ahli. Siapa nak cari nama dia? Wakaf Ahli. Ni live ni, depa duk dengar ni. Hampa yang live pun boleh buat juga. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh buat secara besar, tapi saya yakin sepatutnya tuan-tuan buat secara besar-besaran. Kalau tak boleh buat dengan keluarga kita. At least anak-anak kita tak perlu membuat pinjaman untuk nak belajar. Anak-anak bangi, tuan-tuan boleh buat KPI nak bagi bantuan untuk anak sambung luar negara 8,000 seorang, misalnya 8,000 seorang, panggil dia sebab anak kita ada 10 orang yang nak mengaji daripada sini ke luar negara. Contoh, saya bagi contoh saja, 10 orang 80,000. So tuan-tuan nak bagi seorang 8,000, tuan-tuan boleh panggil dia. Tuan-tuan kata apa? Anak-anak, katalah mereka duduk depan ni, tuan-tuan boleh cakap, anak-anak, hampa pergi mengaji secara percuma, kami redha. Cuma saya nak bagi tahu, kata, ni duit bukan duit minta sedekah. Ini duit bukan duit haram. Ini duit orang kampung yang mengharapkan esok hampa jadi duta dekat kampung ni untuk bantu kampung ni. Saya yakin budak-budak tu pergi belajar, dia tak main-main, tuan-tuan. Confirm. Sebab itulah Nabi dulu masa starting mula yang menghidupkan umat Islam wakaf. Apa dia? Tu telaga yang Saidina Uthman beli mula-mula. Kan masa dulu kan ada berlaku perebutan. Kalau tuan-tuan buka sirah, dia nak rebut telaga. Telaga tu orang ni Saidina Uthman beli, wakaf terus. Beli, wakaf terus Saidina Uthman buat. So orang boleh ambil ayat daripada situ. Contoh pula saya habaq tadi. Katalah dekat Bangi tuan-tuan, budak-budak dah tak belajar dah, semua dah pandai-pandai dah, memang dah belajar dah. Kami pembelajaran tak ada masalah Ustaz. Kami boleh support anak kami belajar. Tuan-tuan kumpul duit tadi. At least tuan-tuan boleh beli satu building asing, tuan-tuan boleh beli lagi building yang lain, tuan-tuan boleh bagi sewa. In fact, kalau tuan-tuan duk main benda ni, katalah tuan-tuan dah duduk kat Bandar Baru Bangi selama 10 tahun. Kalau setahun, katalah dengan 500 orang kita boleh dapat 150,000. Kalau 10 tahun tuan-tuan dapat 1 juta, tuan-tuan dah boleh beli satu building dekat Australia, dekat UK untuk anak-anak kita mengaji situ, duduk situ, sewa bayar balik kat kita, run balik duit tadi, bagi pula kat anak-anak yang lain. Sebab dia duit wakaf. Wakaf boleh bagi. Anak yang bukan Islam pun boleh makan. Haji, apa Haji, anak saya main sekolah percuma? Tak apa ammah. Memang kita bagi percuma. Saya bukan orang Islam tau. Tak, memang duit kita orang bukan Islam pun boleh makan. Silat-silat dia mengucap 2 kalimah syahadah. Duit wakaf, kita ambil dia punya hasil dia tu, kita boleh. Duit tu jangan lari. Kita rolling duit tu bagi jadi banyak. Duit yang banyak tu boleh bagi kat orang non-Muslim pun boleh bagi. Hanya dengan RM1. Tapi RM1 bukan level orang Bandar Baru Bangi lah. Kita level RM10 satu hari. Kita patut derma. Kalau RM10 satu hari, tuan-tuan tambah lagi kosong kat belakang. Tambah lagi kosong kat belakang. Tuan-tuan tengok berapa banyak dia nanti. Ui, ya Allah. Saya cerita saja pasal duit. Wallahualam. Okey, tak boleh banyak sangat dunia. Wallahualam. Maaflah noh. Saya cerita bukan apa, sebab saya nak suruh kita bersatu hati sama-sama balik. Bukan untuk kita, untuk anak-anak. Budak-budak ni depa nak belajar lagi. Nah. Wallahualam. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Bila kata iyyaka na'budu, ayat dia tak betul. Ayat dia tak betul. La haula wala quwata illa billah. Ayat Quran tak betul. Ya, ayat dia tak betul. Patutnya iya na'buduka atau na'budu iyyaka. Patutnya na'budu, kami sembah kepada engkau ya Allah. Ini kita kata kepada engkau ya Allah kami sembah. Salah patutnya kami sembah kepadamu ya Allah.
Kami menyerah diri padamu ya Allah. Baru betul. Sekarang kita kata apa? Padamu ya Allah kami sembah. Tujuan dia bagi jadi perkataan iyaka tu dulu. Nak habaq kata, siapa yang baca surah Fatihah, siapa yang semayang, siapa yang kata iyaka, tak ada dah nak sembang dengan dia pasal syirik. Dia dah clear dah bab syirik. Dia dah nampak dah Tuhan dah siapa. Pasal itu Tuhan mula sebelum iyaka dia tak start Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Dia tak start macam tu. Dia start dengan puji Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka, hak yang kami sebut tadi semua tu, kamu ya Allah kami sembah. We very clear. Very clear. Kami nampak kamu ya Allah. Kami very clear. Kamu tempat kami tak ada sebab untuk kami putus asa. Pasal apa dia sebut na'budu? Pasal apa dia sebut na'budu? Kita hamba. Abdun ibadah. Abdun ibadah. Kita hamba. Macam mana tahu kata kita hamba? Sebab Allah gelar kepada Nabi hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nampak tak? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. So hamba itu abdun. Abdun dia ada satu kerja, iaitu ibadah, menghambakan diri. Jadi bila kata macam tu, siapa-siapa yang minta pada Allah, mula sekali dia kena sembah Allah Ta'ala dulu, baru dia boleh minta. Saya cerita sikit. Bukan belagak, bukan bangga diri, tak ada wallahi wala fakhra. Wallahi wala fakhra. Saya tak ada apa-apa nak bangga, cuma saya nak cerita pada tuan-tuan apa yang terjadi. Masa almarhum Encik Bukhari muda, dia orang bagi tahu kita, kata dia nazak. Respon tak respon lah. Orang panggil tak menyut lah. Baring. Turun semua telefon. Saya esok tu kenuri adik saya. Adik saya kahwin dekat apa Puri, Puri Buana ke apa kat tepi. Yang sebelah ikan bakar Aini ke apa, ikan bakar Petai. Apa sebelah dia apa nama? Hampa pun tak tahu. Sebelah tu lah, sebelah ikan bakar ni lah tepi dekat balai bomba apa kat tepi tu kan. Kami duk ada tang situ. Esok tu adik saya kenuri. Telefon. Ustaz Don, main ni. Saya kata, okey. Lepas tengok tempat tu, kita pergi sana. Saya pun drive dengan kawan saya, Ali. Kawan baik saya, selalu main sini. Drive sana. Pergi. Sampai-sampai kita masuk. Tengok orang semua pakat baca Yasin. Tak respon. Wife dia, anak dia, memang tak respon lah, pegang. Saya teringat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Bukan ayat apa tu? Bukan. Yang tu saya tahu ayat kursi. Ni apa yuhyi wa yumit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir tu. Amanah Rasul. Saya teringat firman Allah, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dan kalimah, kata tuan guru kami, tuan guru kita Datuk Arundin, kalimah panjang yang paling terbaik adalah la ilaha illallah. Lepas baca Yasin tu, depa ada duk baca doa apa semua. Ni orang duk ada semua, ramai duk ada. Saya duduk situ, saya duduk tepi dia, saya pegang tangan dia. Habis semua baca doa, dah masing-masing dah ada dah, masing-masing hantarkan doa masing-masing. Depa pas giliran untuk saya.
Sampai kepada saya teringat benda tu. Saya nasihatkan tuan-tuan. Tuan-tuan bila nak masuk operation, ayah kita nak masuk operation, mak kita nak masuk operation, amalkan yang ni tuan-tuan. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia berkata, Ustaz, fadal Ustaz. Dapat saya, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca tanpa mengira. Dan saya rasa malam tu kami baca la ilaha illallah tu dekat sejam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baca yang tu sejam. Tuan-tuan, huwa hayyun la yamut, huwa yuhyi wa yumit. Allah hidup tak akan mati dan dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Kita baca yang tu setengah jam baru ke 45 minit. Tangan dia bergerak. Dia angkat tangan. Dia cari orang yang duduk tepi dia, yang duduk pegang dia tu. Saya yang duduk ada kat situ. Wife dia terkejut, anak dia terus kucuk dari dia. Tuan-tuan, baca yang ni. Sebab itulah ulama-ulama kita dulu yang orang duk kata bid'ah apa semua ni, ulama ajak yang ni suruh hidupkan jiwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia menghidupkan jiwa, tuan-tuan. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah. Allah hidupkan hati kita. Mak saya masuk operation mata dengan Dr. Muhaya. Katarak mak saya dia pelak daripada orang lain. Orang lain katarak kat tepi-tepi apa. Mak saya dekat mata hitam terus. Jadi doktor kata baina-baina. Antara dua. Cabut buat keluar baik. Sedut keluar habis. Ataupun silat-silat tersedut sekali dengan mata sikit. Akan menyebabkan rabun. Mak saya masuk saya bilik operation. Saya dengan adik saya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak berhenti. Sampai doktor call balik kami. Habaq mak dah selesai operation. Baru berhenti baca. Dia jangan kira. Kira sekali lagi lambat kita rasa. Berapa ni lambat? Dah dekat 100 dah tak habis-habis. Jangan kira. Hak tasbih tu letak depan dah. Jangan kira. Bantai pukul ya. La ilaha illallah. Tuan-tuan baca yang ni. Doktor telefon, doktor kata apa? Ustaz, tadi saya nak masuk takut. Tiba-tiba dalam operation room. Rasa seolah-olah ada tangan yang membantu. Amalkan tuan-tuan. Bila ada musibah, ada susah, duduk ramai-ramai. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca tuan-tuan, jangan jemu. Jangan jemu. Baca banyak. Inilah yang ulama-ulama buat bila mereka ada perkara yang sampai kepada mereka. Mereka rasa tak boleh nak lepas benda tu. Mereka duduk. Alah tuan-tuan cuba tanya orang-orang lama. Betul tak? Tuk-tuk kita. Bila dia ada problemnya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia bantai buku yang ni. Tuan-tuan kami baca yang tu malam tu. Doktor pun heran. Memang tak ada respon sepatutnya. Malam tu dia boleh buka mata. Dia boleh semang. Dia boleh kejip mata. Dia boleh sentuh orang. Dia boleh respon balik dengan orang. Air mata keluar tuan-tuan. Itu kalimah la ilaha illallah tuan-tuan. Ni na'budu dulu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu. Dia kata sembah macam mana? Jangan jemu. Jangan jemu sembah Allah Taala. Insya-Allah Allah bagi dekat kita. Sebab tu dia starting dia kata apa? Akan dikau kami sembah pada ibadah kami daripada sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan lainnya. Tu Allahu akbar. Kalau faham benda ni kita, ya Allah ya Allah. Maka wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau kami minta tolong atas tauhid. Nampak? Tuan-tuan, ulama ajak kita doa apa dia? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. No, sorry. Apa ayat dia tu? Allahumma sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana. Ya Allah, selamatkan kami agama kami, iman kami, tauhid kami. Takut tersalah. Saya habaq kat tuan-tuan betul-betul kan bila kita sembang dengan guru-guru kita kan. Hak kawan-kawan kita yang ajaran sesat asalnya macam mana? Mai saya kongsi dengan tuan-tuan cerita yang bersisa itu cerita dah kan.
Bersisa itu bulan lepas cerita dah kan? Lupa lah tu. Bersisa. Saya cerita bersisa, lepas tu saya cerita yang lain pula lagi. Bersisa, dia kan ahlul ibadah daripada kalangan orang Yahudi. Zaman Bani Israel. Dia beribadah tanpa henti. Tuan-tuan jangan takut. Orang Bani Israel beribadah tanpa henti. Lama perkara biasa. Nabi biasa cerita hadis sahih dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam surah tu, pasal apa Allah sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr? Pasal apa lebih baik daripada 1000 bulan? Pasal apa Allah tak kata 2000 bulan? Pasal apa bagi sikit 1000? Patutnya dengan sifat Allah Ta'ala yang maha kaya, patutnya 5000 bulan. Pasal apa 1000 bulan? Pasal apa 1000? Sebab Nabi tengah cerita dengan para sahabat, ada seorang orang Yahudi, dia beribadah 1000 bulan tanpa henti. Para sahabat kagum, ya Allah hebatnya orang Bani Israel. Tak mau benda tu. Allah tak suka benda tu. Sebab orang Islam lebih hebat daripada Bani Israel. Sebab apa? Beribadah satu malam sama lebih baik daripada 1000 bulan. Itu datangnya. Maknanya perkara biasa bagi orang Bani Israel beribadah 1000 bulan tanpa henti. Normal. Malam beribadah, siang berjihad. Sampai tidur tak ada. Perkara standard. Relax. Tu. Jadi bersisa salah seorang daripada dia. Dia beribadah tanpa henti. Tapi dia ada mengantuk. Kita beribadah tapi berhenti-henti. Bukan tanpa henti. Ada mengantuk banyak. Tiba-tiba satu hari, bersisa dia beribadah, ngantuk, menangis sikit. Dia masuk tempat beribadah dia satu hari, dia tengok ada satu orang. Lelaki duduk beribadah, lagi dia menangis tiap-tiap malam. Lagi banyak daripada dia. Dia menangis. Kawan ni merung terus. Dia kata, yang ni tahap dewa ni. Dia kata, sahabat, apa yang menyebabkan kamu beribadah kepada Tuhan sampai menangis, merung-rung? Aku seronok tengok kamu beribadah. Aku nak beribadah macam kamu. Ni dia tuan-tuan, nampak tak? Tu dia bubuh mula-mula apa? Kami minta tolong atas tauhid. Tauhid tu kena betul. Bersisa dia nak ibadah dengan Allah Ta'ala. Bila dia tanya kawan tu kata, aku tak mau bagi tahu kat hang. Aku tak mau bagi tahu kat hang. Dia kata, tolonglah, aku nak beribadah macam hang pada Allah. Aku nak nangis. Kawan ni kata, aku tak boleh bagi tahu kat hang sebab cara aku pelik. Apa cara hang? Aku dah buat dosa, sebab tu aku menangis banyak sebab mengenangkan dosa aku. Dia kata, cerita kat aku. Aku nak buat macam hang. Dia kata, tak boleh, hang tak boleh buat dosa. Kalau hang buat dosa nanti hang tak boleh sama macam aku. Dia kata, aku nak beribadah macam kamu, menangis banyak depan Allah Ta'ala. Baru susah kata, jangan. Baiklah, aku cerita kat kamu, tapi kamu jangan buat. Cerita kat aku. Aku telah minum arak. Aku telah minum arak. Kerana aku minum arak itulah aku bila setiap kali teringat aku minum arak, aku menangis pada Allah Ta'ala. Bila aku nak berhenti daripada menangis, aku teringat aku minum arak, aku menangis lagi ke Allah Ta'ala. Bersisa sudah dapat satu benda. Untuk taqarrub ila Allah, jangan buat benda haram dia terlupa. Maka di rumah dia tengok ada satu bekas kecil, ada isi arak. Kawan dia hak tadi tu bawa, yang duk beribadah dengan dia. Dia kata, ni sikit saja. Bersisa kata, tak apa, aku sikit aku minum. Sebab aku minum tak ada nak mabuk. Aku rasa bersalah, aku menangis pada Allah Ta'ala. Dia sudah teguk arak yang sikit tadi tu untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Jaga tuan-tuan, jaga sahabat-sahabat, anak-anak muda kena ingat. Saya tahu yang ada dalam ni boleh jadi nak menambahkan taqarrub hampir pada Allah. Tapi berhati-hati. Ikut ulama-ulama kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datuk tuan guru kita pi menembak juga. Tuan guru kita pi memancing juga. Saya tak apa, saya cukup. Saya pun main game PS3 juga, main PES 2013, 2014. Saya pun main juga Need for Speed Run, Need for Speed Underground, Need for Speed Most Wanted, apa semua. Kita main benda-benda tu semua. Bukan kata kita kena duduk di tikar sejadah sahaja.
Ikut ulama-ulama kita. Ikut ulama-ulama Ahlus Sunnah. Bukan suruh ikut saya. Tak. Saya pun ikut mereka. Ikut ulama-ulama kita. Ada ulama yang pergi memanah. Rasa nak pergi memanah. Pergi dekat Times Square. Memanah kat situ. Jangan panah punggok kawan tu sudah. Dia duduk kutip anak panah tu. Pergi memanah. Naik kuda. Pergi naik kuda. Dekat Asyakirin. Dekat Seri Putra ada kuda boleh naik. Buat amal ibadah begitu. Buat semua. Main bola dengan kawan-kawan. Rugi tapak futsal tu ada banyak-banyak. Pergi main. Bukan taqarrub ilallah dengan cara yang kita faham. Bersisa kerana dia nak menangis dengan Allah Ta'ala. Tapi dia tersalah jalan. Dia sudah teguk yang tu. Bila orang tak biasa minum arak. Kena sekali dia blank. Bila dia blank dia mula ketuk. Pak. Sebelah rumah dia ada orang perempuan. Orang perempuan tengok apa kawan ni duk jerit melolong. Aku kena tolong. Kawan perempuan ni pi sebelah. Buka pintu. Kawan ni nampak dia ni. Dah duk mabuk nampak kawan ni. Rentak masuk dalam. Rogol. Masa nak rogol. Duk tengah nak rogol. Perempuan tu jerit. Orang kampung sudah dengar. Dia tutup mulut perempuan tu. Dia rogol perempuan tu. Takut orang kampung tahu, bunuh perempuan tu. Orang kampung sudah dengar. Bila dia bunuh orang perempuan tu, tangan duk berdarah-darah dengan pisau, orang kampung sampai. Habis. Bila dia kena tangkap, dia kena salib, dia nak kena pancung kepala dia. Tiba-tiba dia nampak kawan yang duduk beribadah dalam tu, duduk ada depan dia. Kawan tu kata, aku dah habaq dekat hang, jangan buat lagu ni. Dia kata, hang tolonglah lepaskan aku. Hang tolong lepaskan aku. Hang yang bagi aku jadi macam ni. Tolong habaq kat mereka. Kata aku bukan sengaja. Memang dia bukan sengaja. Dia minum pasal nak taqarrub ilallah. Tiba-tiba bila jadi lagu tu, kawan tu kata senang macam ni lah. Hang sebut nama aku. Hang siapa? Nama aku setan. Rupanya yang duduk dalam tu setan. Dia menyerupa jadi manusia. Sebab itulah Syekh Abdul Qadir Jilani dia digelarkan sebagai awliya segala awliya. Pasal setan menyerupai keadaan macam ni nak bagi dia. Dia terajang setan lagu tu ya. Pasal dia kenal tipu daya. Pasal tu dia power. Syekh Abdul Qadir Jalani tu. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi. Orang tak faham duk kata, ni apa ni duk puji kawan ni? Hampa kenal dia siapa dia? Hampir 7,700 Tok Wali setan mai buat lagu tu, semua lingkup sesat. Syekh Abdul Qadir dia nampak, dia tengking balik setan. Dia kata, "Hei setan, jangan kacau aku." Tu. Itu beza dia dengan kita. Bila dia kata nama dia setan, dia kata aku mana boleh sembah pada setan. Dia kata lah ni tak apa, aku boleh tolong hang lepas. Senang je, hang kejip mata. Tanda hang setuju dengan aku untuk aku lepaskan hang. Elok dia kejip mata, pedang turun kepala dia. Zoom. Habis. Walhal paling kuat beribadah, akhir hayat duduk dalam keadaan sembah setan sebelum kena pancung. La haula wala quwata illa billah. Pasal itu tuan-tuan, bila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kena ingat nasta'in tu minta tolong apa? Minta tolong Allah jaga kita punya tauhid. Jangan jaga kita saja. Dia kata pasal apa? Jangan jaga kita saja. Tu nasta'in, nasta'in kami. Iyyaka, aku sembah kamu. Wahai Tuhan, untuk kami minta tolong. Tadi aku, macam mana jadi kami? Nasta'in. Nasta'in tu untuk semua sekali minta tolong. Keluarga kita, anak kita bagi betul tauhid. Jangan kena pesong. Wallahu alam. Habis ngaji sekerat juga. Esok sambung lagi. Bulan depan sambung lagi. Bulan depan tak boleh. Saya 15 hari bulan Januari ni saya pergi Mesir. Nak sambut baby. Jadi nak balik kena ikut baby. Kalau baby keluar awal, balik awal. Dia lambat sikit, lambatlah. Tuan-tuan tolong doa. Saya pun takut kok saya. Soalan. Jadi bulan depan insya-Allah kita try tengok apa yang kita boleh ganti insya-Allah. Soalan dari YouTube, bagaimana kalau kita share gamak-gamak yang bedah? Tadi dah jawab dah.
untuk tujuan pelajaran, misalnya untuk pelajar perubatan. Oh, pelajar perubatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tak tahu nak jawab soalan ni. Pasal jawapan yang saya bagi tadi pun semua saya ambil daripada guru saya. So saya kena tanya guru saya dulu. Cuma saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan yang mana ambil perubatan macam isteri saya juga, kalau ada video-video yang macam melibatkan aurat, sebab saya bagi tahu kat tuan-tuan tau, ni hak kita orang janda ni. Hak depa yang mana budak-budak perempuan ambil perubatan tu, depa tengok habis semualah kita punya. Dia tengok muka kita pun dia tahu besar kecil. Leceh kan? Saya aduh fed up lah kata. Ni tengok habis semua. Aduh. Untuk sahabat-sahabat yang mana yang terlibat dengan perubatan, saya nasihatkan, kalau untuk pelajaran, jangan share. Jangan share. Apa kena buat? Jangan share. Maksudnya video yang kita ada tu, pergi rumah kawan kita, bagi dekat dia. Bagi dekat dia. Hampa sesama hampa tengok, hampa nilai tak apa. Sebab bila hampa share, dia kata, Ustaz, kalau tak berbual public, berbual private boleh tak? Sebab private pun bukan kita boleh private siapa-siapa. Orang yang ada dalam kawan-kawan kita pun boleh tengok juga lagi. So video-video yang untuk pelajaran, kongsi dengan kawan-kawan yang sepelajaran. Maksudnya dalam WhatsApp group yang hampa punya saja ke, untuk budak perubatan sahaja, khususan. Jangan dengan orang awam, tetap tak boleh juga. Sebab orang awam dia tak tahu apa. Dia kata, tak Ustaz, tapi yang ni untuk pelajaran orang awam Ustaz. Contohnya macam kanser payudara nak jaga macam mana. Tak. Yang tu tak payah. Hampa main duduk depan macam aku, hampa cerita satu-satu. Dia kata, tapi kalau cerita ke orang itu, orang bayang sama juga Ustaz. Bayang tu biar dia. Rating bayang tu tengok kemampuan dia. Hampa cerita sikit, dia bayang sampai kawan tu dah meninggal. Buat apa? Boleh dapat tak? Jadi nasihat saya, untuk menjaga keadaan yang saya cerita tadi, pelajar perubatan, minta tolong. Kongsi dengan kawan-kawan hampa sahaja. Ataupun hampa bubuh URL dia saja. Memadai. Tak payah bubuh video dia. Tapi kalau macam video yang tidak mendedahkan aurat misalnya. Contoh, hak yang dalam hidung. Kalau orang yang mana tak jaga hidung dia, berulat hidung dia, telinga dia ada binatang masuk sebab dia tak jaga, pergi camping mana-mana ke, minum air tak ketahuan ke apa semua, mulut jadi berulat apa semua, yang tu semua boleh share. Apa saja yang melibatkan bukan aurat. Orang lelaki aurat dia daripada pusat sampai lutut, orang perempuan seluruh kecuali muka tapak tangan. Contoh orang perempuan nak tunjuk muka, orang panggil apa yang hitam kat hidung ni, blackhead yang tak dibuang, apakah dengan ni menyebabkan hidung jadi rompong ke apa. Yang tu semua boleh, tak ada masalah. Fala tafaddal mashkurah. Yang melibatkan aurah tak boleh, kata guru kami. Sebab apa? Kita termasuk dalam orang yang suka benda fahisyah itu disebarkan berdasarkan firman Allah. Wallahu a'lam. Lagu itulah kita mengaji. Sekerak lagu itulah. Jadi yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Tahniah kepada ahli jawatan kuasa memberikan keringanan dan kesenangan pada orang menuntut ilmu. Cuma saya ambil masa sikit, saya cerita kat tuan-tuan, kod tuan-tuan tak tahu. Setiap hari Jumaat, minggu yang pertama lepas maghrib, di Masjid Negeri adalah tarikh tuan guru kita Datuk Arundin mengajar tasawur Islam. Hari Sabtu minggu pertama lepas maghrib saya tafsir Nurul Ihsan. Hari Jumaat minggu kedua setiap bulan, tuan guru kita kitab Fiqh Haji tajuk Muamalah jilid 5. Kat sini dah banyak dah kan, dah orang kata apa, dah lajak banyak dah kan. Jadi bagi anak-anak muda yang mana baru nak mula, Jumaat nak mai ni baru nak buka kitab. Hari tu mukadimah, ni baru nak buka kitab. Jadi siapa yang rasa nak buat bisnes, yang rasa nak belajar muamalah, yang rasa dekat universiti dia ada bab muamalah, boleh hadir. Dekat mana? Masjid Bukit Jelutong yang baru, Shah Alam. Minggu yang kedua Jumaat. Minggu pertama Masjid Negeri Tasawur Islam. Itu antara jadual kita lah. Dan di sini selama tak ada aral melintang memang kita akan kekal. Cuma bulan depan je saya takut tengok keadaan baby lah.
Apa-apa nanti saya maklumkan. Tapi kebarangkalian besar tak ada lah kot. Sebab tak tahu baby macam mana keadaan dia. Mak dia pula nak naik kapal terbang lah macam mana. Wallahualam, saya tak tahu. First time. Baru first time kahwin. Pengalaman mana nak ada. Jadi saya minta ampun, minta maaf nak. Apa-apa yang kita mengaji itu ambil manfaat. Kesimpulan. Yang pertama, ambil ayat wudu elok-elok. Selepas kumuk masuk ayat dalam hidung, ada doa dia. Doa untuk bau syurga. Sebab apa bau syurga? Tadi dah abang dah. Yang kedua, bersempena dengan bau syurga, kita sangkut dengan aurah. Maka jaga-jaga dengan benda yang kita share, jaga-jaga dengan benda yang kita upload. Selama mana ada yang tak tutup aurat, kita juga turut berdosa, kita juga dapat saham sama, berkata guru kami. Begitu katanya. Dan yang ketiga, surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, sembah Allah Ta'ala itu adalah perkara wajib bagi kita. Sebab kita hamba. Abdun tadi dah sebut. Dan nasta'in selepas itu. Pastikan sembah Allah baru minta tolong. Sembah Allah baru minta tolong. Jangan minta tolong sahaja. Kaedah dia tak betul. Sebab kita kena kenal dulu Allah itu siapa. Maka dengan itu akhirlah majlis kita. Kita tutup dan tangguh dengan bacaan doa dan tasbih kafarah dengan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashrah bil Qur'anil azimi sudurana wa yassir bihi umurana wa adzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya Allah, dengan keberkatan yang ada pada anak-anak kecil yang ada dalam majlis ini yang tidak melakukan dosa, kami pohon dengan keberkatan mereka. Ampunkanlah segala dosa sekalian yang hadir pada hari ini, Ya Allah. Dan panjangkanlah usia kedua ibu bapa yang ada dalam majlis ini, guru-guru yang ada dalam majlis ini, anak-anak muda yang ada dalam majlis ini. Panjangkan umur dalam kebaikan, dalam kesenangan, dalam kenikmatan rahmat-Mu, dan sentiasa dipayungi dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, dengan keberkatan orang-orang yang menuntut ilmu hari ini, kami pohon padamu, Ya Allah. Ada di kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit mereka, Ya Allah. Ada di kalangan kami yang tersepit antara dua dilema, Kau temukanlah mereka jalan keluar, Ya Allah. Ada di kalangan kami yang berhutang, Kau mudahkanlah mereka melangsakan hutang mereka, Ya Allah. Ada di kalangan kami yang belum bertemu jodoh, temukan mereka jodoh yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami akan melangsungkan perkahwinan, mudahkan urusan mereka, Ya Allah. Ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata anak zuriat dan keturunan, kurniakan mereka anak zuriat keturunan, cucu cicit yang soleh dan solehah. Dan ada di kalangan kami di sini, ataupun mungkin bukan di sini, tapi di kalangan hamba-Mu di luar sana, Ya Allah, yang akan pergi bertemu denganmu. Maka matikanlah mereka dan matikanlah kami dalam mati yang baik. Jangan Engkau matikan mereka, jangan Engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, sekejap ya. Lupa semalam sebelum balik Datuk Harun pesan kat saya, suruh pesan kat semua orang. Kepada orang yang iqamah dan orang yang azan. Jangan lupa, selalunya bila orang azan dengan iqamah, orang selalu lupa sebut huruf ra ketika mana Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Ru tu kan kena sebut kalau kita sambung. Kalau kita pisahkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau putus okey. Tapi kalau kita sambung, Allahu Akbar, Allah. Ru tu kena jelas. Sama juga macam iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak dengar ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ru. Jelaskan bunyi ra itu. Maka saya ambil kesempatan yang sama, saya tanya guru kami, Ustaz, kalau macam itulah Ustaz kata, Datuk kata, macam mana dengan bacaan orang dalam semayang? Kena ikut hukum tajwid. Datuk Harun kalih kat saya, mesti kena ikut hukum tajwid. Maknanya dia kalau wakaf kena berhenti, tarik nafas baru, macam selalu saya sebut. Maka berhati-hati. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.